أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena melahirkan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahnya, kerana dengan iradatnya, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan pada tahun 2021 ini. Alhamdulillah. Okey, baik. Sebenarnya tujuan saya buat video tazkirah ringkas ini adalah, yang pertama, seperti mana yang kita tahu, kita sebagai umat Islam, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita mesti sentiasa memperingati saudara sesama Islam kita. Itu yang pertama. Jadi kalau kita nak menghalang perkara-perkara yang mungkar ini, kita ada langkah-langkah dia. Sesiapa yang tidak ada kuasa, selemah-lemah imannya adalah dia menegur, dia membenci dalam hati. Okey, baik. Apa yang saya nak bahaskan di sini bahawa kebanyakan orang Islam sekarang, dari segi pemerhatian saya sebagai seorang manusia yang tidak sempurna, sebagai orang yang prihatin kepada umat Islam sekarang, saya melihat bahawa ramai masyarakat di luar sana yang tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Kebanyakan mereka hanya Islam di atas kertas, Islam hanya pada nama, Islam hanya pada dalam kad sahaja. Bukanlah saya cakap yang mereka bukan Islam yang sebenar, tetapi sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beragama, sebagai seorang yang mempunyai pegangan agama, kita haruslah mengikut peraturan, mengikut hukum syarak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Islam, kita mesti mencakupi ke dalam kehidupan kita ni semua daripada A sampai Z, mestilah kita ikut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan cara Islam yang sebenar. Saya melihat ramai yang masyarakat di luar sana, sehingga ada orang yang bertanya, awak ni agama apa? Sebab apa? Sebab tidak menunjukkan cara hidup Islam. Contoh yang ringkas, keluar rumah, kalau perempuan tak pakai tudung, kalau lelaki pakai seluar pendek, nampak aurat. Jadi mereka merasakan benda itu biasa.
benda itu tidak mendatangkan masalah kepada mereka. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak mendapat pendidikan agama yang cukup. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab kita perlu belajar ilmu agama ni secara umumnya. Kita perlu belajar semenjak kita dari kecil lagi. Tidak dinafikan ada juga manusia, masyarakat di luar sana yang tidak mengambil penting, tidak mengambil berat terhadap perkara, terhadap ilmu agama. Inilah yang saya sebagai hamba Allah, yang saya bimbangkan, bahawa jika kita membiarkan perkara ini berterusan, kalau kita sebagai pendidik ni, kalau kita tak memberi pencerahan yang betul kepada anak-anak kita, kita khawatir apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Macam mana mereka nak memimpin anak-anak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan kita hidup di dunia ini, objektif kita dilahirkan di dunia ini sudah terang lagi bersuluh Allah Subhanahu wa taala memberitahu di dalam Al-Quran. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yang mana maksudnya lebih kurang macam ni. Wama khalaqatul jinna wal ins, dan tidak aku ciptakan manusia, jin dan manusia, illa kecuali liya'budun, untuk beribadah kepadaku, untuk menghambakan diri kepadaku. Maksudnya di sini jelas Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Quran, berfirman di dalam Al-Quran bahawa tujuan manusia lahir ni, jin dan manusia diciptakan di dunia ini adalah yang pertama untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kebanyakan masyarakat di luar sana tidak mengambil berat perkara ini. Kebanyakan mereka hanya mengejar harta. Risau kalau hidup miskin, risau kalau harta kurang, risau kalau tak beli kereta, risau kalau tak ada rumah. Yes, betul, itu perkara yang amat penting sebagai kita, sebagai manusia, yang perkara asas yang manusia perlu ada. Kereta, rumah. Tetapi jangan kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Okay? Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Siapa yang memberi kekayaan kepada kita? Itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pernah tak kita terfikir, sebagai kita manusia biasa ini, apa yang perlu kita buat? Apa balasan yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberi panduan kepada kita. Apa yang ditinggalkan kepada kita adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Dan panduan utama kita sebagai orang Islam adalah Al-Quran. Ini tidak boleh dipertikaikan oleh mana-mana manusia di muka bumi ini. Ini adalah dua panduan utama kita sebagai manusia, yang mana kita perlu hidup di dunia ini untuk mengumpul sebanyak mana pahala yang kita nak kumpul, supaya kita akan mendapat pembalasan di akhirat nanti. Sebab dunia ini adalah sementara dan akhirat adalah kekal selama-lamanya. Itu yang kita kena tanam dalam jiwa kita, dalam minda kita, bahawa kita sebagai manusia ni memang akan meninggal dunia, memang akan mati.
Sebab di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mati itu, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian. Pasti akan mati. Semua manusia tidak boleh nak elak. Benda ini pasti akan terjadi. Sebagai manusia, kita perlulah sentiasa bermuhasabah diri. Okey? Apa-apa pun yang terjadi ke dalam kehidupan kita ini, kita mesti muhasabah diri. Apa yang kita buat betul atau tidak mengikut landasan syariat Islam? Betul tak apa yang aku buat? Adakah aku buat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi untuk ibu bapa yang di luar sana, yang mana ibu bapa yang masih belum lagi menerima, masih belum lagi mengamalkan cara hidup sebagai orang Islam yang sejati, berubahlah. Bermuhasabahlah. Fikirlah. Kalau kita sayang kepada anak-anak kita, kalau kita sayang kepada mak bapak kita, ubahlah. Ikutlah panduan yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Okey, perkara yang paling basic yang perlu kita tahu sebagai orang Islam adalah rukun iman dan rukun Islam. Itu adalah perkara yang paling senang dan paling kita cepat ingat, tetapi paling susah kita nak amal dalam kehidupan kita. Okey, kita pergi tengok kepada rukun Islam. Yang pertama, sebagai orang Islam, kita punya IC sebagai orang Islam ni adalah kita mesti mengucapkan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan okey, itu yang pertama. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kena tanam dalam diri dan jiwa kita ini. Yang kedua adalah solat 5 waktu sehari semalam. Okey, ramai masyarakat Islam di luar sana. Yang pertama, alhamdulillah, syukur. Ramai yang memang dia menghafaz, dan insya-Allah itu menjadi tanda ukur kita sebagai orang Islam. Masuk Islam, memang kita dicop sebagai orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah sebagai orang Islam, ini panduan kita kepada sebagai orang Islam, ini panduan dia. Yang kedua, yang pertama tik, okey, selesai. Yang kedua adalah rukun Islam yang kedua adalah solat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk solat 5 waktu sehari semalam. Tak banyak, tak lama. Solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, solat maghrib 3 rakaat, solat isyak 4 rakaat. Jadi hanya 5 kali je kita sebagai hamba Allah, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. 5 kali sahaja. Kalau kita kira dalam satu kali solat, paling maksimum pun, paling lama pun kita solat dalam masa 15 minit ke 20 minit. Okey, contoh saya ambil 20 minit lah. Kita ikut purata dia 20 minit. Ambil secara purata je 20 minit darab dengan 5 kali. Jadi kita hanya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meluangkan masa kita dalam seharian ni ada 24 jam. Kalau 100 minit bersamaan dengan sejam 40 minit. Tak sampai 2 jam. Kita ada 24 jam dalam sehari kita, ada 24 jam. Kita cuma meluangkan masa kita ni nak beribadah, nak menyembahkan diri ni, nak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya 1 jam 40 minit sahaja.
Takkan kita sebagai manusia ni tak boleh meluangkan masa, tak boleh nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya 5 kali sehari, bukannya 50 kali. Okey. Kebanyakan ibu bapa sekarang di luar sana, kebanyakan mereka tidak mengambil berat tentang ibadah solat ini. Okey, ini yang kita khawatirkan. Kerana kita sebagai ibu bapa, sebagai anak, sebagai pemimpin, terutamanya lelaki ni, sebagai suami, kita kena tunjukkan sikap yang baik, akhlak yang baik. Okey? Sebab nanti kalau anak-anak tengok kita tak solat, dia menganggap perkara ini perkara yang biasa saja dalam kehidupan dia. Ayah saya tak solat, mak saya tak solat, contohnya. Jadi kenapa aku perlu solat? Itu yang perkara yang memberi kesan yang buruk terhadap anak-anak. Anak-anak ni belajar daripada pemerhatian, daripada pendengaran mereka. Tengok cara mak bapak dia, tengok cara kata-kata tutur mak bapak dia, akhlak mak bapak dia, adab mak bapak dia, tata cara mak bapak dia dalam kehidupan macam mana. Itulah yang menjadi contoh panduan mereka ketika mereka dalam proses membesar. Jadi ini yang kita khawatirkan. Sebab kita ni, kebanyakan yang saya tengok, kebanyakan yang saya lihat, okay, kebanyakan mak bapak ramai yang tak mementingkan solat, ramai yang tak solat. Ini yang kita khawatirkan. Sebab solat ini merupakan tiang agama. Okey? Contoh macam rumah. Kita anggap, okey? Agama Islam ni contoh macam rumah. Macam rumah, contohnya macam rumah. Okey? Dan memerlukan tiang. Okey, kita anggap tiang ni contohnya solat. Dia ada 5. Mesti ada 5 baru boleh bina rumah. Kalau baru rumah tu boleh berdiri dengan teguh. Contoh kalau sehari kita tak solat, tinggal satu solat, jadi rumah kita akan roboh. Itu yang kita kena faham. Jadi ini adalah bukan apa, ini hanya peringatan sebagai saya sebagai orang Islam, yang mana saya juga sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang yang sayang kepada saudara-saudara Islam saya. Kita kena muhasabah diri, kita kena ingat balik, kita kena fikirkan, luangkan masa untuk berfikir apa je kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita nak kaya pun tak apa, kaya memang kita dituntut, hukumnya harus kita untuk mencari harta kekayaan. Tetapi kita jangan lupa kepada tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang Muslim. Tunaikanlah tanggungjawab, tunaikanlah kewajipan kita sebagai orang Islam. Okey, tunduk, syukur, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini. Jangan sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa ada sombong, jangan rasa belagak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang ada dengan kita sekarang ni, itu adalah pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap saja, sekelip mata kalau Allah nak tarik harta kekayaan kita, na'udzubillah min zalik. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga sahabat-sahabat di luar sana. Okey, siapa yang rasa susah nak solat, rasa berat, rasa nak solat, paksa diri. Insya-Allah lama-lama kita akan redha. Lama-lama kita akan rela. Lama-lama kita akan rasa macam kalau kita tinggal solat ni, kita akan rasa macam
bersalah. Okey, itu adalah kekuatan jiwa kita, kekuatan iman kita. Okey, insya-Allah apa yang baik itu, apa yang bagus itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah itu, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sebagai hamba Allah yang tak sempurna ini. Tapi insya-Allah sama-sama kita belajar, jangan malu, jangan segan. Okey, sentiasa setkan minda kita untuk sentiasa belajar ilmu agama, mendalami ilmu agama, insya-Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.